mana? Orang hingga hari kiamat. Dia dah mati dah, tapi amalan dia kurang masuk lagi ni dalam peti amalan dia. Kerana apa yang diasas itu hingga hari kiamat disebut. Barang siapa mengajak kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Orang mengikut dapat pahala, orang yang mengajak itu dapat pahala sama juga, yang mana tidak mengurangi pahala orang yang membuat. Kita dapat pahala, orang yang mengajak kita dapat pahala. Pahala kita tidak kurang kerana bagi kepada orang yang mengajak kita. Kita hadir ke majlis ini pada hari ini, kita hadir seorang. Beza dengan dia hadir dengan mengajak orang lain. Kan beza. Dia hadir mungkin dapat 10 ganjaran. Kita bagi contoh mudah supaya kita dapat. Dia hadir dapat 10. Kemudian kalau dia hadir dengan mengajak orang lain, dia dapat 10 tambah 10 jadi 20. Begitu. Yang mana orang diajak itu tak kurang, bukanlah orang diajak tu habis pahala bagi kawan ni, tidak. Kerana pahala ni dia sebagai satu dorongan sahaja, akan diberikan oleh Allah, tapi bukan satu tuntutan itu. Tapi kita kena tahu pahala itu supaya untuk merangsang kita. Kalau sesuatu rangsangan itu kurang, maka kita kuranglah nak datang kan. Mungkin pahala dapat kurang datang. Tapi kalau pahala dapat banyak, insya-Allah kita akan datang. Karena pahala itu, kita mengumpulkan pahala ini untuk kita nak dapat menarik keredaan Allah, bukan nak masuk syurga. Dengan pahala kita tak boleh masuk syurga selagi mana kita tidak mendapat ataupun tidak menarik rahmat Allah, tidak menarik keredaan Allah. Kita pahala banyak. Macam cerita Bani Israel, seorang perempuan Bani Israel, kita biasa dengar kan? Seorang perempuan Bani Israel, dia pahala dia Masya Allah, ibadah siang malam, pagi petang ibadah. Tapi ibadah dia itu tidak dapat menarik keredaan Allah. Dia ada bela seekor kucing yang tak bagi makan. Dia bela seekor kucing tak bagi makan, maka dengan sebab itu ada kemurkaan Allah, maka dia masuk neraka karena kemurkaan Allah, karena dia tidak dapat menarik keredaan Allah. Apabila kita beramal dengan amal yang sedikit, dengan amal itu kita dapat menarik keredaan Allah. Allah redha kepada kita, tak perlu amalan banyak. Bila Allah redha kepada kita ni, kita dapat masuk syurga. Dengan demikian, amal yang lebih utama adalah sejauh mana ia memberi manfaat kepada orang lain. Jadi amalan yang lebih utama ni sejauh mana amalan itu bermanfaat kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Sebuah hadis, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Amal yang paling disukai Allah Azza wa Jalla adalah yang menyenangkan hati orang Muslim, menghilangkan kesukarannya, menjelaskan hutangnya, ataupun menolongnya dari kelaparan. Dan aku lebih suka berjalan bersama saudaraku Muslim untuk suatu keperluan daripada aku berdiam iktikaf dalam masjid selama sebulan. Kalau kita dia hadir sini, bermakna rupanya kita aktif dalam masyarakat ni dengan kita niat lebih banyak pahala. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kita ni dapat memberi manfaat kepada orang lain. Amal yang paling disukai Allah adalah yang menyenangkan hati orang Muslim. Itu amal. Kita beramal, tapi jiran sebelah tak suka. Maksudnya apa? Bising. Kita baca Quran, kita mendengar Quran, bahasan kuat. Yang kawan sebelah, anak dia sedang tidur. Maka amal, kita beramal, tetapi tidak menyenangkan hati orang Muslim yang lain. Tidak menyenangkan. Apa sahaja amalan kita buat ini, dia dikira baik apabila kita dapat menarik kesenangan hati orang Muslim, menghilangkan kesukarannya, susah kita tolong, menjelaskan hutangnya, kita berhutang kita bayar, ataupun dia berhutang kita tolong bayar, ataupun menolong dari kelaparan, kita menolong orang-orang yang fakir miskin. Dan aku lebih suka berjalan bersama saudaraku Muslim untuk satu keperluan daripada aku berdiam iktikaf dalam masjid selama sebulan. Lebih baik
kita menolong satu hajat saudara kita yang Muslim daripada kita iktikaf sebulan. Iktikaf ni bukan iktikaf biasa ni. Iktikaf duduk dalam masjid tak keluar sama sekali kecuali untuk nak makan, nak buang saja. Tak keluar. Lebih baik kita menolong satu hajat saudara kita. Hajat macam mana ni? Hajat kematian hajat kan? Kematian hajat. Kemudian keperluan kita nak tolong dia, ataupun ada gotong royong. Apa sahaja hajat dalam masyarakat ini kita perlu pergi. Dia panggil kita walimah urus, kita kena pergi. Dia panggil kita ada satu-satu hajat yang lain, kita kena pergi. Lebih utama daripada kita iktikaf. Demikian bahawa setiap amal bergantung pada perbaikan masyarakat dan keutamaan kemanfaatannya. Dalam hal ini Rasulullah sabda, maksudnya, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada darjat puasa? Lebih utama daripada darjat puasa dan salat dan sedekah. Mereka berkata, ya, ia mendamaikan ataupun merukunkan antara manusia, mendamaikan antara manusia. Sebab kerosakan hubungan antara manusia adalah pemangkas ataupun pembinasa. Dan diriwayatkan, aku tidak mengatakan pemangkas rambut tetapi pemangkas agama. Apa maksud dia daripada hadis ini? Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, nak tak aku berikan sesuatu keutamaan yang lebih daripada puasa dan salat dan sedekah? Kita tahu puasa ni amalan banyak, salat amalan banyak, sedekah juga amalan banyak. Nak tak aku berikan sesuatu yang lebih banyak daripada itu? Mereka kata, ya, iaitu mendamaikan antara manusia. Mendamaikan antara manusia. Ada manusia berselisih tentang apa sahaja. Tentang apa sahaja berselisih. Dalam masyarakat ini, memang masyarakat yang mana masyarakat Melayu, masyarakat yang sentiasa ada perselisihan apa sahaja. Ini tak suka, kawan ni tak suka pada kawan ni dan sebagainya. Perselisihan yang kecil pun menjadi yang besar. Kita ni menjadi pendamai antara perselisihan tersebut. Sebab kerosakan hubungan antara manusia ni kerana perselisihan. Apa yang terjadi semua dalam masyarakat ini, keburukan yang besar, sebab yang kecil apa dia? Perselisihan. Sebab yang kecil tak suka. Bila tak suka ni, jadi dia akan sebarlah fitnah kan. Seorang A tak suka pada B. Dia tak suka, asalnya tak suka. Dia pun akan cerita, tahu tak, dia ni. Tahun ni pun cerita, tahu tak, ni. Macam-macam cerita, tengok, baru beli kereta baru. Tahu tak, duit mana tu? Gaji bukan banyak mana pun, 2,000 je. Sudah. Dia dah sibuk dah, kawan tu beli kereta. Sebab apa? Dia ada satu penyakit pembinasa ni. Pembinasa ni lebih bahaya daripada pemangkas rambut. Sebetulnya, bukanlah pembinasa itu, aku katakan pemangkas rambut, tetapi pemangkas agama. Dia akan potong agama ni. Potong semua. Apabila mengumpat sana, mengumpat sini, dia akan potong semua ni. Potong semua, setahun semayang dia, potong semua, tak ada pahala semua. Puasa dia, potong, tak ada pahala. Semua kan akan potong kerana benda ini. Jadi kerosakan yang utama sekali pada kita adalah hubungan antara dua. Bila hubungan kita elok, kita dengan kawan kita, Masya Allah, apa khabar, baik, sihat, anak-anak macam mana, sihat, macam mana. Jadi kalau ada kerukunan antara manusia ini, antara orang Islam, maka tidak akan terjadi benda-benda yang tidak diingini, tidak akan terjadi. Tutup mengutuk karena apa? Kerana tak suka, berselisih faham, kata mengata. Dia akan memotong semua, mengerat amalan-amalan, mengerat agama sendiri, sehingga tidak ada apa yang tinggal dalam agama kita. Sebabkan hal-hal yang hal ini memberikan keterangan adanya keutamaan amal penguasa yang adil lebih utama daripada amal ibadah orang lain yang dilakukan berpuluh-puluh tahun sekalipun. Ini juga boleh terbawa pada seorang yang ada kuasa. Seorang yang ada kuasa, apabila dia memerintah dengan adil, kuasa sama ada kuasa kecil dalam keluarga ataupun dalam masyarakat ataupun yang lebih besar sekali. Jika dia memerintah dengan adil, kemudian apa yang dibuat itu
menjadi ibadah, maka besar pahala dia. Besar pahala dia. Dan sebaliknya, kalau dibuat zalim, maka besar dosanya. Penguasa yang adil lebih utama daripada amal ibadah orang yang dilakukan, orang lain yang dilakukan berpuluh-puluh tahun sekalipun. Sebab, apa sebabnya? Seorang penguasa yang adil terkadang sehari sahaja dapat mengeluarkan ketetapan yang menyenangkan, yang memenangkan hak ribuan bahkan jutaan manusia yang dizalimi. Seorang penguasa ni sehari dia dapat membela beribu-ribu orang yang dizalimi kerana dia seorang penguasa. Maka pahala dia berganda-ganda. Kemudian mengembalikan hak-hak mereka yang terabaikan. Jika seorang pemimpin yang adil, dia dapat memberikan hak-hak pada orang yang sebelumnya diabaikan. Hak fakir miskin diabaikan, hak ibu tunggal diabaikan, hak bapa tunggal tak ada, hak anak fakir miskin, hak anak yatim semua diabaikan. Jadi apabila dia memerintah dengan adil, dia dapat semua bagi hak-hak ni, maka pahala dia berganda-ganda lipat daripada orang biasa. Kita tidak ada kuasa. Kita tidak ada kuasa. Terkadang pula ia memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan atau membuka pintu hidayah dan taubat bagi mereka. Pelaku kejahatan diberi hukuman. Untuk apa diberi hukuman? Untuk targhib ataupun untuk tahhib kepada orang lain. Untuk orang lain takut supaya tak buat. Sejauh seramai mana orang takut daripada hukuman tersebut, dia dapat pahala. Boleh jadi seorang penguasa memberikan pelbagai peluang kepada rakyat, bagi kerja kepada rakyat. Apabila dia ada persetujuan dengan satu-satu manager kilang, kemudian dapat ramai masuk kerja. Jadi peluang, kalau itu diniatkan kerana Allah dan dia sentiasa berlaku adil, maka pahala dia banyak. Kalau sebelum ni kawan ni tak ada kerja, anak dia ada mengaji pun tak boleh, kan? Nak hantar mengaji, yuran mengaji RM10 sebulan, RM10. Tak dapat nak hantar anak pergi mengaji kerana apa? Tak ada duit, tak ada kerja. Disebabkan seorang penguasa yang membuka peluang pekerjaan kepada dia, sehingga dia dapat mengantar anak dia mengaji, membayar RM10. Tak jadilah macam cerita di Penang dulu kan. Biasa cerita, dia tak biasa ya. Hantar anak mengaji, yuran dia RM10 sebulan. Dia tanya, Ustaz, boleh kurang tak RM5? RM10 sebulan, tak kurang lagi RM5. Makna dia, kita rasa dia tak ada duit kan? Tak jadi begitu. Makna dengan sebab peluang kerja yang diberikan oleh seorang penguasa, seorang pemerintah, seorang yang berkuasa, dia dapat menghantar anak dia pergi mengaji. Besar tak pahala dia? Orang yang membuka peluang itu besar, kan? Kemudian dia dapat juga membeli makanan-makanan yang baik-baik, tidak berprovokasi dan sebagainya. Makna orang yang ada kuasa itu lebih banyak pahala daripada orang yang tidak ada kuasa. Dengan syarat dia tidak zalim, dengan syarat dia adil, serta membuka berbagai jalan bagi mereka, berbagai peluang, sehingga mereka kembali ke jalan Allah. Dan mungkin sekali ia dapat menunjuki orang-orang yang tersesat ke jalan Allah dan membantu orang-orang yang terpesong agar kembali lurus dan istiqamah. Seorang penguasa dengan menerusi program serta pelan pembangunannya dapat membantu pada pengangguran memperoleh pekerjaan. Orang yang lapar mendapat makanan, orang yang sakit mendapat pengubatan. Yang tunawisma, yang pada ini tunawisma apa dia? Yang tunawisma mendapat rumah. Tunawisma mungkin fakir miskin sebab tak ada rumah kan. Dan ia pun mampu mencukupi keperluan rakyat. Dia dapat mencukupi semua keperluan rakyat jika dia seorang Islam dan dia adil, dia dapat pahala. Tapi jika dia seorang bukan Islam, tak dapat pahala kan. Dia dapat apa nama dapat, tapi pahala tak dapat. Walaupun dia bantu rakyat dia sehingga rakyat dia rasa senang, sehingga dia kaya, maka dia tak dapat pahala. Kerana apa? Kerana pahala itu akan duduk di tempat orang Islam lagi. Kemudian tak semayang tak dapat pahala juga lah. Bukan tak dapat pahala, pahala ada, tapi tak ada tempat nak duduk semayang itu, pahala tersebut. Dia berpuasa
secara adil. Tak boleh kita kata adil juga, sebab orang tak sembahyang tak adil sebenarnya. Walaupun dia adil kepada masyarakat, tapi tak adil kepada dirinya, kepada Allah tak adil. Kenapa tak sembahyang? Macam mana nak adil? Kan? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak meletakkan ibadah wajib itu pada tempatnya, tidak dikira adil. Kalaulah seorang Muslim tak sembahyang, dibuat banyak mana kebaikan sekalipun, maka amalan itu tidak ada tempat nak duduk. Seorang penguasa dengan menerusi program serta pelan pembangunannya dapat membantu orang-orang yang menganggur dan sebagainya. Hal ini yang membuat kebanyakan ulama terdahulu menyatakan seandainya kita mempunyai doa yang mustajab, tentu kita berdoa untuk menjadi penguasa. Kenapa? Kerana penguasa itu dapat pahala banyak. Tapi kita kena ingat juga penguasa itu mendapat azab yang banyak juga penguasa ni. Sebab kalau silap habis, silap sedikit, lagi ramai orang yang dizalimi, lagi banyaklah dosa dia. Sebab Allah memperbaiki banyak manusia melalui kebaikan. Kebaikan, jika ada kebaikan. Satu hadis yang disebut daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana." Sehari amal dari penguasa yang adil lebih utama daripada ibadah orang biasa selama 60 tahun. Kita biasa ibadah, orang biasa kita beribadah 60 tahun, sama dengan sehari orang yang berkuasa ini beramal. Dia keluar dari masyarakat, dia bekerja untuk masyarakat, dia bekerja untuk menaikkan Islam dan nak memberi keharmonian masyarakat. Walaupun dia rakyat dia ni orang Islam, orang bukan Islam, tapi keadilan harus untuk semua. Sebab Islam. Sebab apa? Islam mengajar begitu. Bukan kita adil berapa orang Islam saja. Orang tak Islam kita tidak adil. Harta orang Islam kita tak curi. Harta orang Islam, orang bukan Islam kita curi, tak boleh. Islam tidak mengajar begitu. Al-Haythami melihatnya berbeza, tetapi hal ini dikuatkan oleh hadis At-Tirmizi daripada Abu Sa'id. Ini perbezaan ulama. Sungguhnya manusia yang paling percaya Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah penguasa yang adil. Penguasa yang adil, kerana keadilan dia itu. Seperti juga dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Tirmizi menilainya sebagai hadis hasan. Sementara Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mengatakan sahih. 3 orang yang tidak ditolak doanya. 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, orang yang puasa hingga ia berbuka. Orang puasa ni, orang puasa mustajab doa dia. Penguasa yang adil dan doa orang yang teraniaya. Dan satu hadis yang lain disebut 7 orang yang mendapat naungan Allah dalam naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Salah satu dia penguasa yang adil. Sab'atun yuzillihumullahu yawma la zilla illa zilluh. Al-Imam al-Adil. 7 golongan yang mana akan mendapat naungan di arsy Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan apapun. Al-Imam al-Adil, imam yang adil. Jadi insya-Allah daripada pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahawa setiap amalan kita ini, setiap amalan kita, yang pertama kita kena berterusan. Kita berterusan. Hari ini kita datang, insya-Allah minggu depan ada masa program kita, kelas kita datang berterusan. Kalau kita baca buku ni, jangan kita sampai muka surat 10, kita datang muka surat 100 lagi, tak berterusan. Mana kita tak khatam. Walaupun kita datang last kali, kita rasa khatam tapi tak khatam. Berterusan. Kemudian kita kena ingat bahawa amalan-amalan kita ini dia ada manfaatnya kepada kita dan kepada masyarakat. Manfaatnya kepada kita dan kepada masyarakat. Jadi kita kena mengambil amalan-amalan yang besar manfaatnya. Besar manfaatnya untuk kita dan besar manfaatnya kepada masyarakat. Jika
telah melakukan amalan-amalan yang besar manfaat ini, maka yang kurang manfaat dia akan ikut. Dan yang terakhir sekali, kita kena melihat pada amalan yang mana memberi kesan yang kuat kepada diri, terutama kepada rohani kita. Yang mana amalan-amalan ini sebenarnya apabila dapat memberi kesan yang kuat kepada rohani kita, kita hidup di dunia ini dalam keadaan sakinah, tenang saja. Walaupun duit tak ada, tapi boleh tenang. Berbeza dengan orang yang mana tidak tenteram rohani. Rohani tak tenteram, jiwa tak tenteram, duit banyak, duit banyak, rumah mewah, kereta banyak, tapi hati tak tenteram. Pintu depan ada 3 kunci, pintu dalam ada 10 kunci, guard pun ada. Tidur tak boleh kerana teringat harta ni banyak, tak tenteram. Berbeza dengan kita, pintu pun tak kunci, tak selak kunci tu. Pencuri tengok, jeling dia. Kadang-kadang bukan tak kunci, tak tutup pun pintu, kita tak kisah, tidur lena, ngangang mulut lagi. Ketenteraman itu penting, itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi ketenangan ini dia akan datang dengan kita faham semua agama, semua prinsip-prinsip agama. Kalau tidak, kita akan merana kerana kesenangan yang Allah bagi. Duit kita akan pijak kita, anak-anak kita akan pijak kita, harta-harta kita akan pijak kita, semua pijak kita. Walaupun orang tengok senang ni naik kelas ni, mesti orang senang. Kebun kelapa sawit, merata tempat, senang. Tengok anak-anak semua jadi doktor, semua jadi lawyer, semua ini senang ni. Ibu bapa yang berjaya. Tapi diri kita rasa kosong. Nak tidur tak boleh, tidak ada sakinah. Walaupun rumah kita ni penuh dengan aircon, tapi hangat kerana tidak ada sakinah dan ketenangan rohani itu tidak ada. InsyaAllah daripada apa yang kita baca ini dapat menjadi amalan qawi, amalan yang kuat bagi kita dan dapat menenteramkan rohani kita. Aku lupa ni hadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.